الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل بالعقدة تنفرج به الكراب وتقضى بالحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك وبعد. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mengurniakan kita kehidupan lagi pada pagi ini, tuan-tuan. Memberikan kita dengan kehendaknya kekuatan untuk kita melangkah hadir berjemaah sama-sama salat subuh pada pagi ini. Lihatlah bahawa ketentuan Allah itu untuk memperbaikkan kita, bukanlah melihat diri kita ni yang telah jadi baik dengan usaha kita, tidak. Nafikan, hilangkan keakuan diri, wujudkan af'al Allah Ta'ala yang memilih menentukan kita, maka kita syukur kepada Allah. Terima kasih pada pimpinan Masjid Kepulauan Hulu atas jemputan pada pagi ini mengisi ruang hari cuti Negeri Selangor hari ini. InsyaAllah kita bicara kitab Al-Yawaqid wal Jawahir fi Uqbat Ahli Al-Kabair, tentang sifat syurga dan ahlinya. Qala mu'allifu qaddasallahu sirrah, yang disebut oleh pengarang kitab kita Syekh Abdul Wahab Sya'rani. Bab ini menerangkan tentang rupa syurga dan sekalian isinya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idza ra'aita thamma ra'aita na'iman wa mulkan kabira 'aliyahum thiyabu sundusin khudurun wa istabraq wa hullu asawira min fiddatin wa saqahum rabbuhum syaraban tahura. Dan apabila kamu melihat di sana dalam syurga itu nanti, tuan-tuan, nescaya kamu akan melihat berbagai macam nikmat dan kerajaan yang besar-besar. Mereka memakai pakaian sutera halus berwarna hijau dan sutera tebal, dan dipakaikan kepada mereka gelang diperbuat daripada perak, dan Tuhan memberikan kepada mereka minuman yang amat suci, yang tiada pening, tiada sakit, tiada mabuk. Tempat paling bernikmat-nikmat di dalam syurga. Tetapi ketika mana dizahirkan zat Allah Ta'ala, itulah yang paling kemuncak nikmatnya. Ya, kita nak tahu bagaimanakah zat Allah Ta'ala ni. Nanti dia akan ceritakan bagaimana hijab itu dibukakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam turun daripada mimbar yang tingginya 500 tahun perjalanan. Baginda membacakan khutbah. Sebelum itu dibacakan kitab Zabur, Taurat, Injil. Nabi Daud ada, Nabi Isa ada, ya, Nabi Musa ada, macam tu. Baik. Dan satu riwayat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda bersabda, mafhumnya apabila orang-orang yang menjadi ahli syurga itu masuk ke dalamnya, maka Allah Ta'ala berfirman, maksudnya, hai Jibril, bawalah kepada aku dengan hadrat Al-Qudsi, kerana aku hendak memuliakan dengannya sekalian hamba-Ku yang menjadi ahli syurga ni. Maka semuanya, hai Tuhanku, di manakah ia untuk aku dapatkan dia? Kata Jibril. Maka Allah Ta'ala jawab balik, engkau jawab, kau dapatkan dia di dalam syurga Aden. Maka Jibril pun masuklah ke dalam syurga dan mengelilingi pada segala tepinya hujung. Hujung tu luasnya, ya Allah. Maka tiba-tiba ternampaklah baginya syurga Aden yang tiada pernah sesekali terlihat oleh Jibril. Sekarang ni Jibril tak tengok lagi, tak jumpa lagi. Akhirat nu nanti baru ada. Tu dia. Baik. Tiba-tiba ada seorang malaikat berdiri di pintunya. Kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, demi Allah yang tiada Tuhan yang lain melainkan Dia jua, sesungguhnya malaikat itu apabila ia mengangkat kedua kakinya daripada kedua-dua tempat dia alih kaki itu, nescaya tiada lulus masuk keduanya pada 7 petera langit dan bumi. Kan? Punyalah besar. Kemudian malaikat Jibril memberi salam,
Ini yang jaga syurga Aden ni besar tuan-tuan. Yang menjaga tiang arash lagi besar, maksimum lagi besar, kalah malaikat yang lain ni. Benar, nisbah pada saiz tu lah. Tapi ketua bagi segala para malaikat Jibril alaihissalam. Gitu. Maka Jibril memberi salam kepadanya yang menjaga syurga Aden tu. Maka ia menjawab salamnya, maka ia berkata kepadanya, siapakah engkau ni yang baru datang ni? Maka Jibril menjawab, akulah Jibril, seruan Rabbul Alamin, disuruh oleh Allah Ta'ala datang jumpa kau ni. Gitu. Maka malaikat tu berkata, subhanahu wa ta'ala, orang yang bernama ini Jibril ni, aku tak pernah dengar namanya. Seumpama ini sesekali. Dan dari manakah engkau datang? Dari mana mu mari ni? Maka dijawab Jibril, aku datang dari dalam syurga. Maka malaikat itu berkata, subhanallah ya aliyil azim, apakah Allah Ta'ala menjadikan syurga yang lain daripada syurga yang aku jaga ni? Oh, maknanya bila dia jaga itu saja yang dia tahu, yang lain dia tak tahu. Tuan-tuan ya, malaikat ada yang rokok sahaja kerja dia, yang sujud saja kerja dia, yang mentadbir itu ini dan sebagainya tu, takbir itulah part dia. Gitu dia. Baik. Maka sahut Jibril, bahkan ia ada syurga yang lain selain daripada syurga yang kau jaga ni. Baik. Allah Ta'ala menjadikan 8 syurga yang lain daripada syurga ni. Ada 8 semuanya, tuan-tuan ya. Termasuk yang tu jadi berapa? 9. Maka kata malaikat itu, siapa yang menunggu syurga itu? Maka kata Jibril, yang menunggunya adalah Ridwan. Maka malaikat itu berkata, subhanallah, tiada aku menyangka Allah Ta'ala menjadikan syurga yang lain daripada syurga ni. Adalah lagi yang lain rupanya. Begitu. Kemudian ia berkata, hai Jibril, bukan hai Jibril, dan hai malaikat yang menjaga syurga ni, aku menghendaki syurga Hadrat Qudsi, di manakah tempatnya? Ini salah, typo, salah cetakan lah. Maka berkata malaikat itu, inilah dia yang syurga yang kau cari tu, yang Allah Ta'ala suruh bawa tu. Maka Jibril menilik, perhati satu-satu. Maka dilihat padanya beberapa banyak atasnya anak kunci yang tiada seorang pun mengetahui bilangannya melainkan Allah Ta'ala jua. Anak kunci setiap orang yang akan masuk tu. Itu dia. Maka Jibril berkata, aku hendak membawanya ke hadirat Allah yang maha kuasa lagi maha besar. Maka malaikat itu berkata, siapa yang kuasa membawanya bersamamu? Kau kuasa ke bawa benda ni? Adakah yang lain bersama dengan kau nak tolong bawa sekali? Gitu. Maka kata Jibril, tiada seorang bersamaku, aku seorang je. Dan aku membawa je dengan kalimah la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Tuan-tuan, kalimah ni pesan guru kami, dia kata apa? Amalkanlah sesudah subuh 100 kali sehari. Minta pertolongan Allah untuk mengekali takwa inilah, untuk menjauhi kejahatan diri kita pun inilah. Nak buat kerja buat hari-hari, ada yang senang, ada yang susah, ada yang payah. Inilah Sayyidina Jibril baca ketika nak membawa syurga dan ke hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, tuan-tuan. Kemudian ia menanggungnya, bawa head dengan segala kota dia, negerinya, mahligainya, pohon-pohon, hingga dihantarkan ke hadirat Allah Ta'ala. Kemudian Allah Ta'ala menyuruh Jibril naik ke atas mahligainya. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, maksudnya panggilkan kekasihku Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu tuan-tuan ya. Cerita ni cerita yang di pertengahan, cerita awal-awal tu orang yang dah disaring masuk tapis semua masuk syurga yang lain dulu dah. Dan ada syurga yang specialnya ni. Baik. Dan para syuhada, para anbiya, para salihin, sekalian orang yang beriman yang dimasukkan ke dalam syurga sebelum tu. Marilah kamu sekalian datang pada jamuan Rabbul Alamin dan kemuliaannya. Ada jamuan besar-besaran Allah Ta'ala nak jamu pada ahli syurga, daripada kalangan jin, daripada kalangan manusia. Situ dia. Kemudian baginda Nabi SAW menunggang kenderaan dan bersamanya 124,000 Nabi alaihi wassalatu wassalam. 124,000 Nabi, tuan-tuan ya. Rasul 25 saja. Dan sekalian orang yang beriman, dan bendera, ada satu kain terikat
di kepala baginda sallallahu alaihi wasallam tertulis liwaul hamd, di atas kepala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Jibril menyeru dengan katanya, hai sekalian isi syurga, datanglah kesemuanya kepada jamuan Rabbul Alamin ini. Baik, maka suaranya itu dapat didengar oleh yang hampir, yang dekat dan yang jauh. Dan duduklah mereka pada tempat yang tinggi dalam mahligai dalam keadaan menunggang kuda, manakala kuda yang berhias pula di hadapan. Itu yang special lah, VIP. Kenderaan kita di dalam syurga kuda, tuan-tuan ya. Atas dunia ni orang nak juga kenderaan hebat, logo kuda juga, Ferrari rupanya kan. Harga berapa? 2 juta. Protek berapa? Beribu-ribu lah ceritanya, gitu dah. Dan mereka berjalan dalam keadaan berbaris dalam satu saf. Apabila mereka lalu, maka pohon kayu di dalam syurga cenderung daripada tempatnya. Cenderung maknanya menyengit, mengelak-mengelak, sebab nak memastikan saf ni bergerak tu lurus, tak ada bengkang-bengkok, lalu pohon-pohon tu ke tepi. Gitu ceritanya, tuan-tuan ya, agar tidak merosakkan barisan saf orang yang nak menuju ke syurga Aden tu. Maka lalulah mereka dengan mahligainya daripada perak dan emas. Kemudian lalu pula dengan mahligainya daripada yakut, permata delima. Dan memadailah bagi mereka cahaya hadrat kursi, bukan lagi cahaya matahari, cahaya hadrat kursi berwarna putih. Dan jauhnya perjalanan itu 10,000 tahun luasnya, ya Allah, tetapi pantas pergerakan tu. Itu dia kan. Dan apabila ia sampai kepada hadrat kursi, maka tiap-tiap seorang daripada ahli syurga mendapati namanya dan sifatnya tersurat pada pintu-pintu masing-masing. Itu dia, tuan-tuan ya. Mudah-mudahan kita termasuk dalam kalangan ahli yang tertulis ini. Ya Allah, ja'alna minhum. Maka mereka diam di dalamnya, kemudian masing-masing menilik apa yang disediakan oleh Allah bagi mereka daripada karamahnya, kemuliaannya dan kebesarannya Ta'ala tu. Ya, nikmat di dalam syurga ni, tuan-tuan, dia nikmat, lepas tu makin nikmat, makin nikmat, makin nikmat, makin nikmat. Tak tahu bila hujung dia. Tak ada hujung, rupa-rupanya tak ada penghujung. Itu dia kan. Manakala yang di dalam neraka, azab awal-awal begini, makin azab, makin azab, makin azab, makin jenuh jawapan dia kan. Last sekali barulah ringan, dah habis cuci dah dosa ni, keluarlah seorang tu. Dan apabila ditayangkan kepadanya syurga yang dibalas kepadanya itu 10 kali ganda dunia, dan dia menyangkakan dialah orang yang pertama masuk syurga. Sebenarnya dialah orang yang terakhir sekali keluar daripada neraka masuk syurga. Apabila dia masuk tu, ada tandaan pada kepalanya, dahinya itu bekas ahli neraka. Maka dia malu, berpatah balik, minta dengan Allah, minta dengan Jibril, minta dengan malaikat, tolong padamkan tanda ni, aku malu nak masuk ke dalam syurga. Gitu tuan-tuan Subhanallah. Baik. Kemudian mereka ahli syurga keluar kepada satu tempat bernama Marahu Afiyah, tempat hiburan yang luas, bersuka-suka ria di Arash. Maka mereka duduk di atas mimbar masing-masing dan kerusi, dan beberapa bauan dan kasturi. Antara bauan di sana adalah ambar dan kasturi. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, maksudnya, hai malaikatku sekalian, hidangkanlah bagi sekalian hambaku segala hidangan syurga. Maka didatangkan daripada mereka hidangan daripada lu'lu', permata, dan mutiara putih, panjangnya perjalanan 1000 tahun. Kemudian dihantarkan kepada mereka makanan yang tiada dikenakan api. Makanan yang tiada dikenakan api, bagi kita fikir apa? Buah-buahan lah kan. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Tengoklah nanti, mudah-mudahan, amin. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, maksudnya, marhaba dengan hambaku, selamat datang semuanya, para awliyaku, para wali, para wali. Itu dia kan. Pengarang kitab kita ni kan, dia waliullah, wali yang hebat-hebat, wali yang besar-besar. Dia bukan wali autad. Wali autad bawah sikit. Ya. Kemudian para malaikat membawa kepada mereka beberapa pinggan daripada emas yang berisi di dalamnya apa yang disukai oleh nafsu masing-masing. Pinggan tu emas. Kita atas dunia tak boleh guna pinggan emas. Pinggan perak pun tak boleh guna.
sebab nanti nak guna kat sana tu. Tapi teruk tak teruk orang hari ni bilioner sangat-sangat, jamban buat daripada emas. Itu dia kan. Tapi di sana rupanya kena azab. Janganlah begitu kan. Biasanya yang buat-buat ni orang kafir je lah yang buat kan, orang Islam tak buat. Dan bersedap-sedaplah sekalian mata mereka tengok tu teruja tuan-tuan hidangan tu. Dan pada tiap-tiap pinggan itu di dalamnya terdapat 70 warna daripada makanan, dan tiada menyerupai setengah dengan setengahnya, dan tiada bercampur pada satu rupa. Satu pinggan ada 70 warna makanan tu tuan-tuan. Kita makan apa biasa? Yang colourful ni, yang jenis-jenis campur-campur ni. Katalah nasi paprik tuan-tuan, nasi warna putih, lepas tu dia ada cili sauce bahan dia, kicap bahan dia, merah, hitam, bawang Holland, ada kehijau-hijauan, ada putih kan. Baru berapa? Baru 5. Ada carrot warna oranye 6. Lagi ada bunga kobis 7 warna putih. Kemudian apa benda lagi? Ada sotong warna purple dengan putih 9. Lagi tok ayam warna putih 10. Apa lagi? Udang dah jadi color oranye bila asalnya color biru-biru, dah masukkan dalam kuali jadi merah macam tu kan. 11, 12 macam tu lah. Apa lagi sayur-sayur yang ada? Cili padi ketuk. Bagi cerita pasal nasi paprik lapar pula jadinya kan. Katalah 15 color saja, 15 color. Sedap tak nasi paprik? Tahu pula sambal belacan, tahu timun. Sedap kan. 70 color tak pernah kita tengok atas dunia ni. Satu pinggan tu ada 70 color. Apa benda ni? Tu ni kan. Sebab benda di akhirat, benda yang kita tak jangka. Contohnya tak jangka. Subhanallah. Baik. Dan mereka memakan sekalian yang tersebut itu sekehendak hatinya, sepuas-puas hati. Dan mereka mendapati setiap suap rasanya dan kesedapannya berlainan daripada setiap suapan. Makin sedap, makin sedap, makin sedap, makin sedap, makin sedap. Kalau 10 kali suap, yang ke-9 tu kurang sikit daripada yang ke-10. Yang ke-9 lebih sedap daripada yang ke-8. 8 lebih sedap daripada yang ke-7. Suapan tu rasa sedapnya, nikmat dia tu. Pelik tak? Pelik. Atas dunia boleh dapat macam tu, mana ada. Itu je lah rasa dia, sepinggan tu je lah rasa dia. Itu dia kan. Memang pelik. Baik, seterusnya, maka apabila selesai daripada memakannya tersebut, sekalian malaikat berkata kepada mereka dengan katanya, marhaban, selamat datang, bernikmat-nikmatlah pada negeri ini. Dan lagi Allah Ta'ala berfirman, maksudnya berikan pada mereka minuman. Maka beberapa malaikat datang kepada mereka dengan membawa piala tempat minuman yang mengandungi air, susu, madu, arak dan laba, yakni susu awal ibu. Gelas dia tu ada 2 tempat pegang, macam piala tuan-tuan. Macam tu lah. Itu ya. Dan mereka meminum sekalian air itu, dan mereka mendapati setiap minuman itu rasanya dan kesedapannya yang berlainan. Dan orang-orang di dalam syurga memakan dan meminum bukan lagi kerana lapar. Minuman yang pertama daripada telaga Kausar. Sekali minum tidak akan dahaga sampai bila-bila lagi dah. Habis itu kenapa lagi buat air-air yang lain tu? Kerana menikmati kesedapan-kesedapan yang lain pula. Itu dia tuan-tuan Tetapi mereka makan dan minum itu untuk bersedap-sedap jua, berseronok-seronok, enjoy. Berapa kekuatan seseorang di dalam syurga? Kekuatan pada memakan makanan tuan-tuan. Kekuatan dia menyamai 60 orang. 60 orang tuan-tuan ya. 60 orang tu bukan 60 orang saiz sekarang ni tuan-tuan. Saiz kita katalah nasi lemak sikit setengah, paling-paling kuat 2 bungkus je lah. 2 bungkus settle lah kan, kenyang dah lah kan. Tapi saiz kita di dalam syurga 60 hasta tingginya, menyamai 60 orang punya kekuatan pada tenaga, pada memakan, pada meminum, pada buat kerja dan sebagainya. 60 hasta tinggi. Ini berapa hasta? 1, 2, 3, 4, 5 hasta lebih kurang. 5 hasta lah kali 60 kan? Tuan-tuan boleh bayangkan lah tinggi macam mana. Bangunan 5-6 tingkat, macam tu lah, lebih kurang tingginya seorang ahli syurga nanti. Berapakah umur ahli syurga bagi lelaki?
33. Bagi perempuan 28. Wallahu a'lam. Gitu ya. Baik. Kenapa umur tu? Umur tu lah umur yang dia matang, bersedap-sedap, berfikir dengan waras. Baik. Kemudian para malaikat membawanya pada mereka beberapa dulang yang ditatahkan dengan permata yang indah dan yakut yang penuh di dalamnya beberapa buahan kayu. Syurga yang ditutup di atasnya dengan sapu tangan sehelai kain daripada sutra dan istabrak. Maka mereka memakan daripada sekalian yang tersebut apa yang disukainya. Ada tak buah-buahan di dalam dunia ni juga ditunjukkan di dalam syurga ada. Pisang ada, segala benda lah ada sebenarnya. Zaitun tak payah cerita lah, tamar tak payah cerita lah, memang ada lah. Itu dia kan. Baik. Kemudian setelah makan buah-buahan tu, marhaban dengan segala hamba-Ku, kata Allah, hai malaikatku, berikanlah mereka pakaian. Maka para malaikat membawa pakaian pada mereka dengan beberapa pakaian berbagai warna yang bagus cahayanya, warna dia tu daripada Allah Ta'ala yang bersifat Rahman. Berapa helai tuan-tuan? Sekali pakai tu 70 helai, berlapis-lapis, 70 helai. Itu dia. Dan ia terlebih ringan atas dirinya, mudah pada memakainya, selesa bagi dirinya. Atas dunia kita pakai berapa helai tuan-tuan? Paling kuat 3 helai lah. Baju dalam, baju luar, kot, blazer. Kan kalau sejuk taruh pula kain redak belit. Itu je lah kan. Ataupun baju bulu pula pakai musim sejuk, contoh 4 helai, 5 helai lah paling tinggi pun. Dalam syurga 70 helai. Maka apabila selesailah daripada yang demikian itu, Allah Ta'ala berfirman bagi mereka, hai segala malaikatku, marhaban dengan segala hamba-Ku, berikan mereka gelang kakinya. Ada perhiasan masing-masing tuan-tuan dia. Apakah yang gelang ini untuk perempuan ataupun lelaki pun ada juga? Terpulang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bagaimana? Ya. Maka para malaikat itu membawa pada mereka beberapa gelang marjan, mutiara daripada emas. Atas dunia tak ada mutiara emas, mutiara putih, mutiara hitam. Dan setiap yang diberikan pakaian pada lelaki, diberikan juga pakaian itu kepada perempuan yang duduk bersama Siti Fatimah Az-Zahra di dalam sebuah kemah yang diperbuat daripada cahaya mutiara yang putih, panjangnya perjalanan 1000 tahun. Itu dia ya. Besar tak besar kemah tu. Maka apabila selesailah daripada yang demikian, maka Allah Ta'ala berfirman, hai malaikatku, berikan kepada mereka gelang kakinya. Ada gelang kaki tuan-tuan. Bagaimana rupanya? Wallahu a'lam. Tak boleh nak imagine lah. Kemudian para malaikat itu mendatangkan kepada mereka beberapa gelang kaki yang diperbuat daripada permata yang indah, mutiara, marjan dan emas berwarna merah. Maka mereka memakai gelang kakinya hingga setengah betis. Setengah betis. Bayangkan tuan-tuan. Maka apabila selesailah yang demikian, Allah Ta'ala berfirman, hai malaikatku, beri pakai pada mereka mahkota. Itulah kita merasa pakai mahkota. Bulat ke tuan-tuan? 4 segi. 4 segi bentuk mahkota tu. Baik. Bertatahkan permata yang indah dan yakut dan zabarjad, dan tiap-tiap mahkota itu berbentuk 4 segi. Dan setiap satu persegi itu mutiara. Jika dituangkan, dijatuhkan sebiji mutiara itu pada langit dunia, maka reduplah matahari. Redup matahari terus, dan bulan. Orang-orang mukmin tuan-tuan ketika melintas titian sirat, kalau kita cerita itu yang awal, dan Allah Ta'ala berfirman kepada api yang menjulang. Ini bagi orang-orang mukmin ya. Api yang menjulang tu, sejuk kamu, sejuk dan selamatkan orang yang melintas tu. Dan satu lagi, petua yang diberikan oleh Tuan Guru kami, satu tip dia kata apa? Untuk kita tidak tergelincir ke bawah ketika meniti titian sirat yang perjalanannya 17,000 tahun panjangnya titian sirat tu, maka jika sekiranya ada orang yang berhutang dengan kita di dunia, yang orang tu miskin dan dia tak mampu pun nak bayar balik, lalu kita menghalalkan hutang tersebut, Allah Ta'ala memberi satu jaminan tidak tergelincir orang ini ketika meniti titian sirat. Satu.
Kemudian seterusnya ada faedah lagi yang lain bagi orang yang membantu orang yang fakir miskin di atas dunia. Dia tak cerita sekali ke dua kali ke, selalu berterusan ke, tak, kan? Allah Ta'ala memberi jaminan apa, tuan-tuan? Kebetulan orang yang kita bantu itu rupa-rupanya ahli syurga. Si miskin itu ahli syurga. Orang yang masuk dalam syurga, orang yang taat, kena pula orang taat tu miskin pula, dia lebih cepat berbanding yang kaya yang akan masuk syurga juga. Cepatnya dia 500 tahun, lamanya lebih awal dia masuk. Dan dia diberi izin oleh Allah mensyafaatkan orang yang dia kehendaki. Siapa dia? Orang yang menolongnya masa di dunia dulu atas susah payah dia menyara kehidupan, tuan-tuan. Ada saja kan? Mungkin ada daripada kalangan kita pernah buat sebelum ni, tolong, dia tiba-tiba dapat benda ni, dapat tahu benda ni, rasa nak buat lagi, seronok buat tu, tuan-tuan. Ada je orang yang berhutang dengan kita 50, 100 kan, kadang lebih lagi daripada tu. Untuk apa? Untuk nak memulakan kehidupan pun ada kan, kerana kesempitan hidup pun ada, syarikat ditutup, dia terpaksa berhenti dan sebagainya. Jenuh. Baik. Kemudian tuan-tuan, selepas dipakaikan mahkota dan diceritakan di sini, setiap ahli syurga dipakaikan 10 bentuk cincin. 5 jari ni akan pakai cincin. Di dalam permata cincin itu ada tertulis ayat Al-Quranul Karim. Ada petikan-petikan ayatnya. Di antaranya adalah Salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Kesejahteraan dilimpahkan ke atas kamu, wahai ahli syurga. Berbahagialah kamu, maka masukilah syurga ni yang kamu duduk ni, kekal di dalamnya selama-lamanya, abadan abada. Ya, subhanallah. Itu. Kemudian ada lagi ayat-ayat yang lain, udkhuluha bisalamin. Masukilah syurga itu dengan aman, tanpa ada rasa takut di dalamnya selama-lamanya. Ya, macam-macam lah ayat-ayat dia tu, dan semuanya bernikmat-nikmat. Hinggalah ke 10, Nabi ibadi anni anal ghafurur rahim. Khabarkanlah kepada hamba-hambaku bahawa sesungguhnya akulah Tuhan yang maha pengampun lagi maha penyayang. Tuan-tuan, di akhirat kelak, apabila pada hari kiamat, awal-awal kiamat itu, para nabi, para rasul ni punyalah takut, punyalah gentar. Manusia pergi kepada nabi masing-masing, rasul masing-masing, kan? Minta supaya dapatkan syafaat, minta tolong, minta kabel ni, bagi pihak kami, kumpulan ni, kumpulan ini, kumpulan ini dan sebagainya. Para rasul yang tertentu ni, kan, kata kami sendiri pun ada salah kami, kan? Kami sendiri pun ada salah kami. Masing-masing mengelak, hinggalah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda tidak menolaknya. Kan? Itu dia rahmat kasih sayang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Untung kita jadi umat baginda sallallahu alaihi wasallam. Sangat rugilah orang yang menjadi umat ini tetapi buat dek aja, tak ada pun rasa sayang dia dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengutuk lagi ada, kan? Menjauh daripada Islam pun ada. Nama Islam tapi hatinya seumpama orang yang kafir. Maka apabila selesai daripada yang demikian dan pakai cincin penuh, maka Allah Ta'ala berfirman, berikan segala bauan yang baik dan harum kepada sekalian hambaku. Maka dibawa datang kepada mereka beberapa ekor burung yang besar, yang telah masuk ke dalam tempat yang bernama kasturi dan ambar. Burung-burung itu mengempaskan segala sayapnya ke atas mereka. Dia terbang atas kelompok umat manusia ahli syurga ni, dia mengepakkan sayap dia, supaya apa? Bauan yang lekat pada bulu dia tu jatuh atas orang ramai. Itu tuan-tuan, benda yang akan berlaku. Dan apabila selesailah daripada yang demikian, Allah Ta'ala berfirman, marhaba dengan hambaku, awliyaku, adakah masih tinggal lagi padaku bagi kamu? Maka pohonkanlah akan aku beri pada kamu. Ada tak apa-apa yang aku janji tapi belum tunai lagi? Maka sembahnya, maka jawab sekalian penduduk syurga. Disebut bahasa dia sembah. Kita hamba berkata kepada Tuhan kita, ya, sembah patik harap diampun. Kalau kita dengan raja kan, kita dengan Allah tak ada lagi lebih lah.
Bahkan ia ada, wahai Tuhan kami, iaitu engkau janjikan kepada kami di dalam kitab-Mu Al-Quranul Karim yang mulia dan maha besar yang engkau turunkan atas Nabi kami sallallahu alaihi wasallam, iaitu engkau perlihatkan kepada kami zat-Mu yang maha mulia. Inilah dia kemuncak, tuan-tuan ya. Bila nak sampai kepada terbukanya dinding akhdar tu, manusia jadi macam orang gila, tuan-tuan. Hilang akal ni kan? Sebab keterujaan yang bersangatan melampau, begitu ya. Maka tiba-tiba datang seruan daripada Allah Ta'ala, ya qarub, iaitu hampirkan kepada mimbar. Mimbar itu diperbuat daripada yakut yang berwarna merah, permata delima berwarna merah, tuan-tuan ya. Tingginya 500 tahun perjalanan tadi anda sebut tadi tu. Maka tiba-tiba datang seruan yang berbunyi, hai Musa, naiklah ke atas mimbar dan bacakanlah Taurat. Nabi Musa AS akan naik ke atas mimbar tu membacakan kitabnya Taurat. Pendek je. Maka Nabi Allah Musa membacanya, kemudian ia turun. Kemudian disuruh Nabi Isa, naiklah dan bacalah Injil. Di dalam Injil adanya cerita tentang kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, yang dinamakan di dalam Injil dengan nama Ahmad, ya. Itu dia. Tapi di dalam Injil ataupun disebut Bible sekarang ni, yang New Testament, nama itu dipadam oleh siapa? Padri-padri yang ada pada hari ini. Ada seorang padri yang beriman dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kerana dia mengimani kitab Injil yang asal, namanya Barnabas, antara ketua pop dunia satu ketika dulu, tuan-tuan, lama dah, ya. Dan dia mengajak pop-pop yang lain ni, yang menguasai zon-zon negara-negara dunia ni, berimanlah dengan yang original, yang asal. Tetapi akhirnya Barnabas ditangkap dan digantung, tuan-tuan, kerana mereka tidak bersetuju dengan arahannya. Jadi ramai daripada sahabat kami yang convert daripada non-Muslim kepada Muslim, terutama daripada kalangan mereka yang bernama padri, ataupun lebih lagi daripada itu yang bernama reverend, lebih atas daripada padri, mengimani Al-Quranul Karim. Apabila membacanya, maka terbitlah kefahaman mereka yang bahawa sebenarnya Injil yang mereka imani sekarang ni adalah Injil yang palsu, tuan. Itu di antaranya lah pengalaman sahabat kami, Ustaz Adam Lawrence, ketika umurnya 19 macam tu, nak ambil STPM. Dia adalah seorang reverend di Sarawak yang mana menguasai beberapa church di bawahnya, padri-padri di bawahnya yang dia selia. Dia takbir, memperolehi pendapatan bulanannya sebulan 40,000 macam tu, tuan-tuan ya. Sebulan lebih kurang 40,000 macam tu. Baik, akhir sekali dia kata, aku nak ambil STPM, aku kena ambil pelajaran tasawur Islam. Maka dia cari library di luar, bukan library dalam church. Apabila dia tengok kitab-kitab tafsir, kitab-kitab terjemahan je baru, belum lagi tafsir, kan, dia nampak kecantikan Islam tu, dan dia nampak pembohongan Kristian terhadap dirinya. Dan dia beritahu pada padri-padri di bawahnya, aku nak ke Semenanjung Malaysia, aku nak cari lagi, nak korek, gali lagi ilmu untuk aku menolak Islam, sebagai helah yang dia sebenarnya nak masuk Islam di Semenanjung. Akhir sekali masuk Islam, dan ada orang memerhatikan dia, jadi informer kepada ayah dia, ya. Kemudian apabila dia balik ke kampung, ayah dia penjarakan dia di dalam kandang babi, tuan-tuan, selama seminggu. Bagi minum, tak bagi makan. Tu sahabat kami Ustaz Adam Lawrence sekarang sedang menyiapkan terjemahan Al-Quranul Karim dalam bahasa Iban, tuan-tuan ya. Masya-Allah, taufik hidayah. Dia dah Islam hampir 20 tahun dah. Baik. Kemudian apabila Nabi Musa AS selesai, naiklah Nabi Daud AS membaca Zabur, dan besarkanlah aku dengan suaramu yang baik. Nabi Daud AS suara dia lemak merdu, tuan-tuan. Kalau burung terbang, dia akan hinggap dengar titah kata, baik-baik kata Nabi Daud AS, seorang yang mahir tukang besi, ya, tuan-tuan ya. Suaranya lemak merdu ni. Maka
Dia membacanya dengan 70 warna daripada lagu taranumnya, dia ada bunyi irama dia tu. Maka mengantuklah sekalian makhluk daripada baik suaranya. Ahli syurga ni macam nak terlena punya sedapnya suara tu, tenang orang. Kemudian ia turun daripadanya, daripada mimbar tu. Selesai Nabi Daud, kemudian Allah Ta'ala berfirman, hai Muhammad, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, naiklah dan berkhutbahlah bagi umatmu serta sekalian para anbiya, para nabi, para rasul, para awliya. Itu dia kan. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naik, bukan baca Quran tapi baca khutbah. Itu tuan-tuan. Itulah khutbah yang terakhir. Dan baginda sallallahu alaihi wasallam membaca khutbah yang tidak pernah didengar oleh sekalian orang yang mendengar seumpamanya. Maka sekalian makhluk menjadi tersangat gemetar. Maka apabila selesailah daripada yang demikian, itu terangkatlah dinding akhdar yang menghijab antara makhluk dengan Khalik, dengan Tuhannya. Baik. Dan apabila terangkat dinding itu, keluarlah atas mereka angin yang dinamakan al-hubub, maka bertaburanlah bau kasturi. Tadi yang asal tadi ada dah, yang mana burung tu mengepaskan sayapnya sok wangi, bau ambar, bau kasturi. Ada lagi, siram lagi. Maka bertaburanlah bau kasturi atas wajah mereka dan atas dahi kuda mereka tunggangan tu tanpa berdebu, dan digoreskan tandaan sekalian kain mereka pakai tu, dan berseri-serilah muka mereka tu. Apa nak berlaku lagi lepas ni? Muka ni ceria yang amat-amat tuan-tuan, ceria yang amat-amat. Itu dia. Kemudian diangkatlah hijab al-azam, maka mereka dapat menatap zat Allah Ta'ala, laisa kamitsli syai', tak mampu nak cerita bagaimana, yang mana tidak bertempat, tidak mengisi ruang. Itu dia kan, tidak berkait dengan masa. Dan apabila mereka menatap keelokannya Ta'ala dan melihat cahayanya dan benderangnya terang benderang dengan tepat serta kudrat dan kebesarannya, maka sekalian mereka menjadi rindu yang teramat zauq. Dia panggil zauqi, zauq. Itu ya. Sehingga tiada sedar diri, macam orang hilang akal, kerana keelokannya, kecantikannya, dan suatu yang tidak pernah mereka lihat sama sekali. Laisa kamitsli syai'un wa huwas samiul basir. Tiada suatu yang seumpamanya, dan dialah Tuhan yang maha mendengar lagi maha melihat. Kemudian nyatalah bagi mereka Tuhan itu, dan Allah Ta'ala memberi salam kepada mereka dengan sekali salam, Assalamualaikum. Wahai para waliku, kekasihku, nabiku, rasulku, dan orang-orang pilihanku, ahli syurga ni. Maka mereka berkata, hai Tuhanku dan penghuluku, demi kebesaranmu dan ketinggianmu, kami tiada menyembah selain daripada Engkau dengan sebenar-benar sembah kecuali akan Engkau. Izinkanlah kami sujud kepadamu, nak sujud lagi. Manusia ni, tuan-tuan ya. Allah Ta'ala berfirman, hai sekalian hambaku, bukannya hari ini dan negeri ini tempat orang nak rukuk, nak sujud lagi. Tempat itu hanyalah di dunia dulu, bukan lagi sekarang. Sekarang ni tempat bernikmat-nikmat. Dan dalam negeri ini tiada lagi keletihan dan kepayahan, tempat enjoy saja. Sesungguhnya aku telah hilangkan ia dan aku angkatkan daripada kamu kesusahan daripada ibadat. Tak perlu lagi dah. Sekarang ni nak datang subuh pun musim-musim sejuk-sejuk ni, hai, tarik selimut lagi sedap kan. Bangun nak kena mandi bersejuk pun harum juga, sebab mentaati Allah. Kerana setengah orang dia buat kerana kewajipan, setengah orang dia buat kerana kesukaan. Yang mana kita? Kita tengok diri kita macam mana. Kalau orang tu dia buat kerana kewajipan, tengok pula apakah dia bertenang-tenang di dalam solat, atau sesudah solat dia merasa tenang. Ada orang dia rasa lega selepas solat, dia bukan berlega-lega di dalam solat. Yang sebenarnya berlega-lega di dalam solat itulah dia akan dapat kenikmatan solatnya. Berbanding orang yang lega selepas solat, maknanya dia telah terlepas daripada beban. Maknanya solat tu jadi beban. Gitu bezanya. Kita tengoklah diri kita bagaimana. Dan sesungguhnya aku telah meluaskan bagi kamu kemasukan ke dalam negeriku yang mulia, yakni syurga ni yang aku bagi ni. Dan sesungguhnya aku telah menunaikan janji antara ku dan kamu, yakni syurga. Dan sesungguhnya aku telah mengizinkan bagi kamu untuk sujud dengan sekali sujud. Tak apalah.
Ini semua dalam rahsia Allah Ta'ala belaka, tahu dah belaka. Dan inilah benda yang akan berlaku, tuan-tuan. Lalu Allah Ta'ala mengizinkan bagi sekalian penduduk syurga sujud. Rupanya bila diizinkan tu, bukan manusia dan jin yang masuk syurga ni saja yang sujud, sekalian makhluk yang ada di syurga tu, diri syurga tu sendiri, mahligainya, pohon-pohonnya, apa-apa sahaja yang di alam tu, semuanya sujud. 40 tahun lamanya sujud tu. Tuan-tuan, kita atas dunia solat, rukuk, i'tidal, sujud, duduk antara dua sujud, tahiyat dan sebagainya. Di mana yang paling kita suka sekali antara kelakuan-kelakuan solat tu? Rukuk ke sujud? Ke tahiyat akhir dan nak habis? Sujud kan? Masa sujudlah kita rasa kedekatan diri kita dengan Allah. Begitulah di dalam syurga, manusia sujud dengan para nabi, para rasul alaihi wassalatu wassalam 40 tahun. Itulah sujud yang paling nikmat. Tidak ada lagi letih, keluh kesah, penat. Sujud atas dunia berapa lama kita boleh bertahan? Katalah 5 minit. 5 minit lepas tu biru muka kita. Tuan-tuan, biru, semua darah dah pergi ke situ dah. Kan? Tak mampu kita nak lama-lama. Kan? Tapi di akhirat Allah Ta'ala beri kekuatan tu selama 40 tahun lamanya. 40 tahun itu 40 tahun akhirat, tuan-tuan, bukan 40 tahun dunia. Yang mana seharinya akhirat itu 1000 tahun dunia. Kali berapa lama punya sujud tu. Ya. Baik. Maka tiada suatu pun dalam syurga tu yang tinggal sekalian pohonnya, buah-buahannya, hamparan, bidadarinya, wildan, tak kira lah, dan lainnya, melainkan sekaliannya sujud bagi Allah. Maka mereka kekal dalam sujud itu 40 tahun. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, pintalah dan cita-citalah apa yang kamu kehendaki, apa-apa sahaja, tuan-tuan. Maka mereka berkata, kami tiada pinta dan cita-cita melainkan keredaanmu dan kesukaanmu pada kami. Maka Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya aku suka dan aku redha kepada kamu. Apakah kamu suka dan redha daripada aku? Mestilah redha kan, tuan-tuan? Maka semua mereka, hai Tuhan kami, bagaimana kami tiada suka dan tiada redha padamu, dan redha atas redha yang tersebut itulah radhiyallahu anhum wa radu an. Situ dia kan, Allah Ta'ala redha terhadap mereka dan mereka pun redha kepadanya. Dan satu riwayat daripada At-Tabrani, tak kala Allah Ta'ala berfirman bagi isi syurga, pintalah dan cita-citakanlah kepada aku sembah sekalian mereka apa yang patut kami pinta dan cita-citakan padamu. Tu dia kan, tak tahu apa nak minta dah, sebab dia rasa maksimum dah tu. Memang maksimum dah lah, melihat zat Allah Ta'ala tu maksimum dah kan. Walaupun maksimum tu, Allah Ta'ala masih lagi bagi lagi nikmat-nikmat yang lain. Apa yang kamu nak masa dah atas dunia dulu, nak minta sekarang, mintalah. Gitu tuan-tuan ya. Ada tak orang yang atas dunia tak ada pasangan hidup, meninggal dalam keadaan bujang, baik lelaki baik perempuan ada, tapi dia ada keinginan nak menjadi isteri kepada si fulan. Apakah Allah Ta'ala boleh izinkan benda tu? Ya. Apakah Allah Ta'ala boleh izinkan seorang lelaki yang nak memiliki isteri daripada ahli dunia dulu? Ya. Dalam hadis sahih, 70 daripada isterinya ahli syurga itu adalah bidadari. 2 daripada mereka sebagai tambahan daripada ahli dunia, isteri daripada dunia sebagai tambahan. Tapi kalau dukut nak minta lagi ni, apakah Allah Ta'ala tak bagi ke? Allah Ta'ala boleh bagi, ikut bebas Allah Ta'ala nak bagi. Itu dia kan. Itulah atas dunia. Cuba kalau bagi berperang kan, berperang atas dunia ni, nak dapat nombor 2, nak dapat nombor 3 tu berperang dulu, tuan-tuan kan. Separuh mati pun ada setengah-setengah tu berperang nombor 1 dengan nombor 2 kan. Lalas bila si suami tu dah meninggal, dia orang ni jadi qarib. Adik ni nombor 1, isteri pertama, isteri kedua. Bila mana yang nombor 2 ni menolong yang nombor 1 ketika mana sakit, abang hajinya dah tak ada, dah meninggal dah kan. Jadi dia orang tetap lagi balu kepada arwah. Lalu yang nombor 2 tolong yang nombor 1 sampailah yang nombor 1 sihat.
Yang nombor satu ada pula duit daripada pencen dan sebagainya tu, maka dia beritahu pada yang nombor dua, jom sama-sama kita pergi umrah. Baik pula dah dua orang ni. Ini cerita benar ni tuan-tuan. Anda beritahu dalam seminar, kan kita join seminar tu lah, seminar poligami, nak tahu kan sebelum berpoligami lah. Kan lala dia mutawif ni tanyalah, akak berdua ni tak berenggang macam adik-beradik? Adik-beradik ke? Muka nampak lain. Tak, kami madu dengan madu. Oh macam tu. Itulah ustaz, cumanya kami ralat sikit lah. Kami ni baik selepas Abang Haji dah tak ada kan. Masa Abang Haji ada, gaduh je kami sampai mati kawan tu dulu. Rupanya Masya Allah, tabarakallah. Itu di antaranya tuan-tuan ya. Dunia ni penuh dengan cabaran dia. Kalau kita tak melihat sesuatu itu dengan mata hati, mata kita respon dengan nafsu, kemarahan, amarah. Tapi kalau kita melihat dengan mata hati, setiap kelakuan yang berlaku depan aku ini, baik yang seronok, baik yang aku tak suka, yang aku kecewa, semuanya ketetapan Allah. Sudah pasti ada rahsia kenapa Allah Ta'ala buat. Maka orang yang respon dengan mata hati, dia melihat, minta pertolongan Allah, solat 2 rakaat, tunjukkan aku ya Allah jalan supaya aku mesra dengan takdir engkau ni. Tu dia kan tuan-tuan. Bukan senang nak buat benda ni. Selalunya gaib terus ingatan kita tentang mengimani takdir Allah. Rukun Islam, rukun iman yang ke-6. Percaya bukan maksud percaya saja, mengimani maksudnya. Yang ini yang ramai orang fail, gagal. Gitu dia kan. Kemudian kata kami, kun fayakun, adalah engkau maka ia pun ada. Dan akhirnya tuan-tuan, seorang lelaki daripada isi syurga duduk dalam mahliganya dan di hadapannya 100,000 sahaya, maka didatangkan kepadanya surat daripada Allah Ta'ala, tiada sampai kepadanya melainkan setelah melalui 70,000 dinding pintu. Apabila dibukakan, maka dibacakan dan dia dapati kandungannya itu datang daripada Allah yang tiada mati. Ada pun seterusnya, sesungguhnya aku telah merinduimu, datanglah mengunjungiku, kata Allah. Dia orang menunggang kuda masing-masing bertemu dengan Allah Ta'ala yang bagaimana sifatnya kita tak pasti. Kita tak tahu bagaimana berhadapnya manusia yang bertempat dengan suatu zat yang tidak bertempat. Bagaimana tu? Seolah-olah mata kita ni tukar yang lain. Ketika mana kita berhadap dengan Allah Ta'ala ni, setelah mendapat surat ni, berhimpun-berhimpun tu, malaikat ni bertanya, kenapa kamu dapat ni, kenapa kamu dapat ni, kenapa kamu dapat nikmat-nikmat syurga ni? Maka berceritalah antara satu sama lain. Bercerita, aku dulu atas dunia susah, aku miskin, aku sabar. Ada yang kaya pula, aku mendapat kesenangan dengan rezeki yang Allah Ta'ala beri, maka dengan kemurahan rezeki itu aku infak, aku keluarkan zakat yang wajib, aku laksanakan segala kewajipannya dan sebagainya tu. Semua bercerita apa kebaikan yang dibuat dulu masa atas dunia yang menyebabkan dia diundang menjadi ahli syurga. Dia bercerita masing-masing tuan-tuan. Tu dia kan. Subhanallah. Begitu juga orang yang menolong atas fakir miskin, rupanya dia tak menyangka itu adalah tiket untuk dia duduk bersama dengan fakir miskin tu dalam syurga nanti. Tu dia kan. Lebih-lebih lagi, fakir miskin tu di antara mereka itu adanya anak-anak yatim yang kata Nabi SAW, barang siapa yang menjaga, memelihara anak-anak yatim tu akan berada bersama aku di dalam syurga sekian-sekian. Rasulullah, kita duduk dekat dengan Nabi SAW di dalam syurga. Bayangkanlah tuan-tuan. Subhanallah. Ambil peluang kehidupan yang Allah bagi ini, ilmu yang datang pada diri kita ni untuk kita amalkan dan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Buat kebaikan bukan kerana nakkan balasan, tapi buat kebaikan kerana nak apa? Radiyallahu anhum wa radu an, tadi tu kan. Wallahu a'lam. Sekadar itu pertemuan kita pada pagi ini. Mudah-mudahan ada kebaikannya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma faqqihna fid din waftah lana futuhal arifin waj'al a'malana khalisatan liwajhikal karim. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hirzal mursalin wa ilhaman malaikatil muqarrabin
birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbal ya karim. Allahumma amin.